Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Sani. Okey, baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nashur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan anak muridku anak murid kami dalam saja matematik berjaya dan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Okey. Baik. Kita tengok kemahiran tukar nombor bercampur dan peratus. Sekolah Cikgu Saimi pun belum belajar tajuk ni. Tapi Cikgu Saimi buat kelas malam. Tapi nanti kelas seterusnya pada hari biasa Cikgu Saimi akan ajar tajuk ni. Bermaksud sekolah Cikgu Saimi akan belajar 2 kali. Kelas malam yang Cikgu buat ni dan Cikgu akan terangkan lagi dekat dalam kelas. Pastinya akan 2 kali dapatlah. Sebab ada murid yang tak dapat join kelasnya. Kelas online ni, kelas sekolah Cikgu Saimi yang ada ni yang ada bersama ni ada beberapa orang je. Jadi Cikgu Saimi akan ajar juga geng-geng asyad di dalam kelas nanti. So akan yang malam ni akan dapat 2 kali lah. Mestilah lagi mantap, lagi faham. Okey, jom kita tengok. Kita teroka sama-sama kemahiran ni. Apa yang kita kena tahu dalam kemahiran dalam tukar nombor bercampur dan peratus ni? Apa cerita dia? Jom. Kita tengok daripada contoh yang diberi dalam buku teks. Okey? Contoh yang diberi dalam buku ni memang dah mantap dah. Awak kalau betul-betul awak boleh faham apa yang ada di buku teks ni, maksudnya awak dah kuasai dah kemahiran ni. Okey. Dia kata apa ni? Okey, nyatakan pecahan susun suai gambar puzzle ni yang telah dicantumkan dalam peratus. Okey. Jadi kita tengok ni murid-murid. Kita tengok ni. Ada yang masuk lagi. Okey. Kita tengok ni. Kalau yang pertama ni penuh. Penuh Penuh. Yang kedua ni tak penuh. Okey. Jom kita teroka sama-sama. Okey. Sekejap cikgu nak ambil ni. Cikgu terangkan dulu. Okey. Apa yang murid-murid boleh nampak dekat sini ialah pecahan ini kita kira sebagai satu. Kenapa satu? Sebab dia keseluruhan. Macam mana boleh datang satu? Okey, petak-petak yang kecil tadi ni, okey, ada 100. Maksudnya dia gunakan 100 daripada 100 tapak tadi. Maksudnya dia gunakan 100 per 100. 100 bahagi 100 sama dengan berapa? 1. 100 bahagi 1. Nampak tak per dekat bawah tu? Per tu adalah bahagi Jadi 100 bahagi 100, 100 per 100 adalah nilainya 1. Cikgu, kenapa boleh jadi ada simbol peratus? Okey, 1 darab dengan 1%. Sebab itu dia jadi 100%. Yang ini yang kita nak faham. Bukan tiba-tiba 100 per 100 tu jadi 100%. Tak, bukan. Jangan salah faham. 100 per 100 ialah 1. 1 kita darabkan dengan 100% akan jadi 100%. Dalam tajuk peratus, ingat ni. Tadi dia kata tukar kepada peratus kan? Bila kita nak tukar kepada peratus. Tukar kepada peratus. Ini adalah kata kunci penting. Ingat murid. Kita mesti darabkan dengan nilai 100%. Simbol mesti buat macam gini. Ini lagi satu. Simbol peratus mesti macam gini. Tak boleh ni. Ini betul. Kalau buat macam gini, ini salah. Ini pun cikgu bagi tahu awal-awal tips dalam tajuk peratus. Bila awak buat jalan kira. Ini adalah yang betul. Okey, sorry. Tanda betul cikgu ni, tanda right cikgu tak betul pula, tak tajam, tak sharp. Okey, ni. Yang ni betul, yang ni tak boleh buat. Okey, ni ingat. Ingat murid-murid. Daripada pecahan kita nak tukar kepada peratus. Pecahan tukar kepada peratus. Ini cara dia. Darabkan dengan 100%. Boleh nampak? Jadi bila kalau 1 sama dengan 100 per 100, ini adalah data daripada mana ni? Petak kecil-kecil ni. Petak kecil-kecil ni 100. Dia gunakan 100 daripada 100 bahagian. Sebab itu dia sama dengan 1. Sebab apa? 100 bagi 100 sama dengan 1. Kemudian dia tunjuk, tiba-tiba jadi 100%. Kenapa cikgu? Bukan 100 per 100 ni sama dengan 100. Bukan. Sebenarnya 100 per 100 tadi ialah 1. 1 ni, nilai 1 ni tadi ni, dia darabkan dengan 100%. Okey, sebab itu dia jadi air sekali itu jadi 100%. So, faham tak datang daripada mana kewujudan 100% ni? Dah faham tak sekarang? Ini penting. Ini penting. Okey, cikgu dah terangkan. Kalau kita tengok daripada gambar ni, 1 sama dengan 100%. Sama dengan 100%. Kenapa pula gitu? Jadi cikgu dah terangkan. Okey.
Baik, tadi cikgu dah terangkan simbol macam mana nak jadi peratus. Okey, murid-murid. Ini adalah dipanggil sebagai peratus. Murid-murid dah belajar masa darjah 4 betul tak? Ini adalah simbol dipanggil peratus, okey? Boleh Boleh. Okey, baik. Jom kita tengok lagi. Okey. Kita tengok pula yang ini. Oh, sorry. Okay, kita teroka pula yang ni. Okey. Baik. Murid-murid. Cikgu, macam mana dapat 25% ni? Ni yang cikgu saya nak terangkan. Okey. Murid-murid, keseluruhan petak yang kecil-kecil ni, puzzle ni adalah berapa tadi kita kira? Semua sekali ni? 100%. Bukan. Petak kecil ni ada berapa bilangan dia keseluruhan? 25. 100. Betul tak? Betul. Betul tak? Okey, sekarang ni cuba kira sama dengan cikgu. Yang ni ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nampak tak tu cikgu saya kira? Nampak. Jadi maksudnya daripada gambar rajah ini sekarang dia telah tutup berapa banyak keping? Berapa keping yang digunakan ni? Yang telah digunakan atas papan yang ni pula? 25. Dia telah gunakan 25. Daripada berapa? Keseluruhan? 100. Daripada 100. Jadi pecahan kita bila kita tukarkan 25 daripada 100 bahagian, kalau kita tukarkan pecahan jadi berapa? 25/100. Boleh nampak tak? Boleh. Boleh. So, cikgu mana datang 1/4 ni? Kenapa dah nak 25? Itu jangan cerita dulu. Sekarang yang kita nak faham, macam mana boleh dapat 25%? 25/100. Faham tak siapa 25? Faham tak siapa 100? Faham tak siapa 100? Faham. Sekarang ini pula cerita dia ni. Cikgu, macam mana dia boleh jadi 25%? Tengok cikgu Sami tunjukkan jalan kira dia. Ini yang sepatutnya murid tahu. 25/100 adalah pecahan. Okey, pecahan. Kita nak tukar kepada apa? Pecahan tukar kepada? Peratus. Ini yang tajuk yang kita belajar tadi ni. Tengok ni. Tajuk dia. Tukar nombor bercampur, tukar pecahan. Nombor bercampur ni pecahan lah pecahan nombor bercampur, tukar pecahan kepada dan peratus. Okey ni tengok ni. Sekarang ni pecahan. Tapi dia bukan nombor bercampur. Tapi dia pecahan wajar. Kira pecahan lah. Pecahan ini kita nak tukar kepada peratus. Okey, tadi cikgu Sami cakap. Bila nak tukar kepada peratus, apa dia punya jalan kerja dia? Siapa ingat? 100%. Ni nampak ni. Bila tukar kepada peratus, simpan dalam otak awak sekarang. Klik save. Tukar kepada peratus, apa sahaja nombor depannya. Bila tukar kepada peratus, jalan kerjanya ialah apa? Darab 100. Simbol peratus ni mesti ada. Darab 100%. Okey, klik save sekarang. Terus ingat sampai bila-bila. Dah. Okey, kita tulis. So, bila tukar kepada peratus, darab 100%. So, kita buat kat sini lah. Kita darabkan dia. 100%. Ini yang sebenarnya murid kena tahu. Yang dalam buku teks tu dah terlalu ringkas. Dah terlalu pendek jalan kira dia. Tanpa penerangan lah. Yelah, buku mana boleh nak terangkan. Mana dia ada suara. Sebab tu buku ni kena bawa kat sekolah. Cikgu terangkan. Okey. So, sekarang murid-murid. 100 ini dia tak ada per. Dia per berapa sebenarnya? 1. Per dengan 1. Itu adalah sifat nombor. Sifat nombor. Okey. Jadi murid-murid, ni kita boleh guna teknik masuk. Nak guna teknik masuk atas bawah ataupun atas bawah yang bersilang. Itu saja. Sebelah tak boleh masuk. Faham tak? Teknik masuk dah boleh mahir daripada sekarang tahun 5 Dah kena mahir. Okey, ni sifar kita boleh potong. Ada lagi tak? Ada cikgu? Ada. So, 25 darab 1 dapat berapa? 25. 25. Okey, ni 1 darab 1. 1. Nampak tak tadi kita darabkan dengan simbol peratus? Dia ikut dekat belakang. Itulah maksudnya tukar kepada peratus. Kenapa kita nak tukar peratus? Sebab kita nak wujudkan simbol ni. Kita nak wujudkan simbol ni. Ni simbol peratus ni. Kita mesti darabkan dengan 100%. Barulah buka jawapan kita boleh ada unit peratus ni. Okey murid-murid, 25/1 sama dengan berapa nilai dia?
25. 25 lah. So nampak tak macam mana daripada 25 per 100 kita boleh jadi ni dia. Daripada 25, daripada 100 bahagian kita tukar kepada peratus, dia jadi 25%. Boleh nampak tak? Boleh. Sebab apa? Ini dia, darab dengan 100%. Cikgu, masa saya darjah 3 dulu, saya ada belajar petak 100. Ini dia. Okey, ni cikgu nak ingatkan balik. Masa awak darjah 3 dulu, betul tak awak ada belajar ni? Tapi itulah, darjah 3 belum PKP. Okey, darjah 3 belum PKP. So mungkin dah belajar. Ni dia. 3 per 100. Alah, kecil pula. Okey, 3 per 100. 3 per 100 tukar kepada peratus jadi berapa? 3%. 3% tukar kepada nombor perpuluhan. 3 sifar. Salah. Sifar puluhan 3. Salah. Sifar puluhan sifar 3. Yes. Okey, contoh kalau macam ini. Tukar kepada nombor perpuluhan. 45%. Nombor perpuluhan. Oh, sifar puluhan 45. Tukar ke mana boleh 45, selepas titik perpuluhan kita baca satu sah. Satu. Okey. Dalam peratus. 45%. Ini awak dah belajar masa darjah 3 dulu. Tapi dia ada tunjuk tak? Dia ada tunjuk tak darab dengan 100%? Tak ada. Tak ada. Dia darjah 3 awak tak ada. Awak guna teknik hafalan saja. Awak terus hafal saja. Macam mana boleh jadi 45%? Kita tak ajar masa darjah 3. Kalau masa darjah 3 cikgu ajar yang ini, cikgu ajar yang apa darab 100% ni, jawabnya kepala otak kita terkeluar daripada otak nanti. Kenapa darjah 5 baru belajar cikgu? Sebab bila darjah 5 ni otak awak dah semakin matang, awak pun dah semakin membesar. Bila kita bagi yang lebih tinggi dia punya pemahaman dia, awak boleh terima. Malam ni awak boleh dapat tak kenapa darab 100%? Boleh. Sebab apa? Sebab diri awak dah besar dah. Otak awak dah semakin matang. Tapi kalau cikgu cerita pasal darab 100% ni masa dekat darjah 3, jawabnya cikgu Suhaimi balik rumah menangis-nangis lah. Nak terangkan kepada awak, mesti awak tak boleh terima sebab awak masa darjah 3 tu awak masih kecil lagi. Tapi darjah 3 kita belajar juga darjah peratus ni, tapi kita guna teknik hafalan. Okey, contoh macam ni pula. 2 per 100. Cikgu masa darjah 3 tu. Okey, sama dengan berapa nombor perpuluhan dia? Sifar berapa peratus? 2%. 2%. Masa darjah 3 dulu. Okey, contoh. 50 per 100. Berapa nombor perpuluhan dia? Sifar perpuluhan 5 sifar. Berapa peratus? 50%. Itu masa darjah 3 kita gunakan hafalan saja. Tapi bila darjah 5 ni cikgu terangkan yang ini. Okey, yang ni darjah 5 tadi ni cikgu terangkan yang ini. Macam mana dia boleh jadi peratus ni? Macam mana simbol peratus ni berada? Inilah dia. Apabila pecahan kita tukar kepada peratus, mesti darab dengan 100%. Bila didarab dengan 100%, sebab itulah jawapannya ada unit peratus kat belakang ni. Sebab kita darabkan dengan 100%. Boleh murid-murid? Boleh. Okey, kita wrap dulu. Okey, Zam, cukup sampai sini. Boleh terima? Sekarang kita nak teroka satu persatu. Okey, untuk yang mula-mula ni tadi kita dah faham. Kenapa dia boleh jadi 100%? Macam mana nak tukar peratus? Mesti darab dengan 100%. Macam mana simbol tu peratus boleh ada? Sebab daripada 100% tadi tu. Itu semua kita dah teroka. Okey, so sekarang ni kita tengok yang ni pula. Tak payah tengok jalan kerja yang panjang-panjang. Ada cara 1, ada cara 2 dekat bawah ni. Nanti dulu. Kalau awak nak teroka cara tu boleh. Cikgu izinkan, tak ada masalah. Kita baru nak faham ni. Ataupun mungkin awak dah belajar dah. Dengan cikgu sekolah awak masing-masing tak ada masalah. Okey, sekarang ni kita tengok ni 2/3 per 10. Kita nak tukar kepada apa ni dia kata? 2/3 per 10 ni disuruh tukar kepada peratus. Okey, kalau cikgu Suhaimi punya cara, kita akan buat seperti ini. Sorry. So kita buat macam mana? 2/3 per 10 tukar kepada peratus apa tadi kena buat? Darab.
Darab apa? Darab. 1%. Darab 100%. Ingat, pecahan ataupun nombor bercampur nak tukar kepada peratus. Nampak ni? Tukarkan ni nombor ni kepada peratus dia kata. Bila dia kata tukar kepada peratus, ini dia punya jalan kira. Mesti darab dengan 100, simbol belakang dia masih ada simbol peratus ni. Bulat, tak boleh titik. Mesti bulat. Siapa buat titik salah. Okey, so langkah pertama macam mana kita nak buat ni? Kalau nombor bercampur. Apa dia tu? Darab tambah. Darab tambah. Semua murid-murid mesti tahu darab tambah ni. 10 darab 2. 20 tambah 3. 23. So 23 per 10 kita darabkan dengan 100%. 100, sorry, saya ingat pula. 100%. 100% per dengan 1. Boleh? Boleh. Okey, kat sini kita boleh gunakan teknik mansur. Mana dia? 100 dengan 10. Ya, so potong sifar dia. Okey, 23 darab 10. 23 darab 10. 230. Cikgu dah ajar, cikgu-cikgu awak mesti ajar. Masa awak dah ajar 2, awak ada belajar darab dengan nombor 10. Macam ni darab dengan 10. Salin nombor 23, tengok sifar dia ada berapa. Terus salin 230. Kita tak payah lagi nak buat bentuk lazim. 1/1 ialah 1. Okey, betul tak? 1 darab 1 adalah 1, betul? Okey, simbol peratus dah kena ada. Kenapa? Sebab kita darab dengan 100%, ini ada, bawa ke sini. Jadi 230/1 sama dengan berapa? 230. Jadi murid-murid 23/10 apabila kita tukar kepada peratus jadi berapa? 230%. Boleh nampak tak jalan kerja dia? Boleh. Cikgu, kenapa cikgu Saimi tunjuk jalan kerja macam gini? Jalan kerja yang cikgu Saimi tunjukkan ini adalah sesuai untuk semua peringkat murid. Awak memang dah hebat ke? Awak belum kuasai ke? Awak lemah ke? Ini cara yang paling sesuai untuk semua peringkat. Okey, sebab cikgu tak kenal pasti murid-murid yang ada sama dengan cikgu ni, awak punya. Sebab dalam kelas tahun 5 ni ada murid tahun 6 Ada murid tahun 6. Mungkin dia dah advance dengan cara dia, cikgu tak kisah. Cara yang cikgu sedang tunjukkan ni adalah cara yang untuk semua peringkat murid. Kalau awak rasa saya masih lemah, inilah cara dia. Darab tambah, kemudian darab dengan 100%, kalau boleh masukkan atas darab atas, bawah darab bawah, perkan, kemudian letak unit peratus sebab kita darab dengan 100% tadi, ada unit peratus. So dapatlah jawapan 230%. Boleh murid-murid? Boleh. Dapat? Okey. Dapat. Okey, tadi apa kepada apa tadi? Pecahan kepada peratus. Okey, cuba tengok yang ini pula. Apa dia buat pula ni? Peratus kepada pecahan. Apa dia? Tulis peratus kepada pecahan. Peratus kepada pecahan. Okey, jom kita tengok macam mana nak buat ni, cikgu. Cikgu, dalam buku teks tu panjang gila, cikgu. Nampak ni, ada cara 1, ada cara 2, betul tak? Betul tak? Ada cara 1, ada cara 2. Okey. Tak apa, itu cara tu nanti kita teroka dengan cikgu sekolah masing-masing, okey? Malam ni kita belajar cara yang cikgu Saimi. Okey. 150%. Okey? Boleh? Okey? Murid-murid, simbol ini apa nama dia? Murid-murid, peratus ini adalah singkatan daripada perkataan 100. Yes. Jadi murid-murid, 150% ini adalah 150 per dengan 100. Jadi kita tahulah asalnya datang daripada mana? Per 100, kita darab dengan 1%, dia akan jadi 150% lah. Asalnya ialah ini, 150 per 100. Boleh? Boleh. Sama macam tadi ni. Kalau contoh macam ni, kalau 2%, sama dengan berapa pecahan dia? 2/100, betul tak? Kalau tukar nombor perpuluhan, sifar perpuluhan sifar 2, betul tak? Betul. Ini yang kita belajar masa darjah 3 tu. Yang masa kita belajar darjah 3, itu yang kita kena tahu sifat dia. Ini perkaitan ni. Allah, cikgu, darjah 3 kait dengan darjah 5, cikgu. Ya. Okey, apa tujuan dia? Okey, sekarang tengok ni. 150/100. Nampak tak tu? Nampak. Okey, so kita boleh potong sifar atas 1, sifar bawah 1. So sekarang ni jadi berapa? 15/10. Ini pecahan apa ni?
Ini pecahan apa ni? Dan tak wajar. Pecahan tak wajar, atas besar bawah kecil, penyebut kecil, penyebut kecil, pengangka Besar. pengangka besar, penyebut yang bawah, pengangka yang atas. Okey. Dia kata dia suruh tukar kepada apa ni? Nombor bercampur. Kalau murid SK Belemang dia ingat lagi tak lagu Cikgu Saimi? NBTW. Okey, NBTW. Apa ni? Nombor bercampur tak wajar. Teknik apa? Teknik darab Darab tambah. tambah TWNB teknik. Teknik bahagi. Yes. Okey. Murid-murid yang lain daripada sekolah cikgu, apa Cikgu Saimi nyanyi ni? Kalau awak sekolah dengan Cikgu Saimi macam Arsyad tadi, dia dah boleh jawab dah. Dia ingat lagu ni. NBTW teknik darab tambah. Maksudnya apa? Nombor bercampur nak tukar tak wajar. NB tu nombor bercampur, TW tak wajar. Teknik darab tambah TWNB teknik bahagi. TW apa? Ni dah dia. Tak wajar. Kita nak tukar kepada apa? Bahagi. NB lah ni. Nombor NB tu apa NB? Nombor bercampur. Nombor bercampur teknik bahagi. So 15 bahagi 10. Teknik bahagi. Bia bere bapa ibu anak bara bere. Apa itu bapa ibu anak? Tengok sekarang. 15 bahagi 10. 10 darab berapa? 15 tak ada cikgu, paling hampir 1. 10 betul tak? Betul. 5 tolak sifar, 5, 1 tolak 1 sifar. Yang atas ini bapa, yang bawah ini apa dia Arsyad? Ibu. Ibu, yang tepi ni siapa Arsyad? Anak. Anak. Bila kita susun dalam keluarga, siapa dekat depan? Bapa. Bapa, ibu dekat mana? Atas. Ibu dekat atas. Per, menjaga siapa dekat bawah? Anak. Anak. Bila kita susun. So, siapa dulu ni? B. Satu. Ibu? 5. 5 per 10 anak. 10. Alah cikgu, saya dah darjah 5 lah cikgu. Tak payahlah nyanyi lagu NBTW. Geli lah cikgu nak dengar. Ya. Dulu masa darjah 4 nyanyi tak ada masalah. Masa tu kecil lagi. Kalau sekarang nyanyi lagu ni masa awak darjah 5, darjah 6, awak nak dengar pun dah menyampah dah. Malas nak dengar. Itu biasa. Okey, cikgu dah 8 tahun mengajar murid-murid dah. Kalau dulu masa darjah 1 2 3, apa ni lagu nak belajar tajuk Bunda. Langkah pertama, garis sahaja, bulatkan nombor di belakangnya. Ingat kembali, miskin atau kaya. Masa darjah 3, darjah 2, nyanyi lagu tu. Tak apa, awak pun seronok nyanyi sama-sama. Cuba sekarang cikgu nyanyi lagu tu darjah 6. Silap-silap awak pergi kat telinga cikgu. Berhenti nyanyi cikgu, tutup telinga ni. Berhenti cikgu, saya tak nak dengar. Kenapa? Kenapa tak nak dengar? Dah besar lah cikgu, malu. Lepas tu dah tahu dah macam mana nak buat. Sekarang dah tak buat nyanyi cikgu. Bunda sekarang saya guna teknik Q petik ke babur. Betul tak? Arsyad? Betul. Dah tak nak dah guna-guna lagu tu. Okey, tapi tak apa. Apa yang kita belajar tu semua adalah ilmu, dan cara-cara nyanyian, cara macam ini adalah sekadar untuk mengingatkan kita. Okey, bukan tak ada lebih daripada tu. Sekadar nak mencepatkan ingatan kita. Okey. So sekarang ayat sekali daripada 15 per 10 kita dah tukar kepada nombor bercampur. 15 per 10 ni kita guna teknik bahagi. Kenapa bahagi? Sebenarnya murid-murid, per ini adalah simbol bahagi. Tahu tak? Sebab tu cikgu tukar 15 bahagi 10. So bila kita dah bahagi, kita dah buat macam gini, ada setengah cikgu kata apa? Susun ikut putaran jam. Betul tak? Ada tak cikgu awak ajar? Ada. Bila susun semula ikut putaran jam. Ada macam gitu, macam-macam cara lah. Macam cikgu Saimi kena bapak, ibu, anak. Bapak mesti kat depan, ketua keluarga, jaga ibu, ibu jaga anak dekat bawah. Itu masing-masing punya cikgu punya cara nak macam mana nak ingatkan anak murid. So sekarang kita dapat 1 5 per 10. Murid-murid, dalam pecahan apa yang kita kena selalu pastikan? Pecahan mesti apa? Bentuk termudah. Bentuk termudah. Terima kasih. Ingat tu. Bila awak kira dalam soalan apa sekalipun dan jawapan akhir awak dalam dapat pecahan, pastikan pecahan itu bentuk termudah. Okey, dalam 5 per 10. Kita boleh permudahkan sifir 5. 5 darab berapa 5? 1. 5 darab 1. 5 darab berapa 10? 2. So, nombor bercampurnya akan jadi berapa? 1 per 2. 1 per 2. Akhir sekali murid-murid. Okey, cikgu nak delete yang ni Okey, cikgu nak delete yang ni. Ni tak ada kena mengena. Okey, cikgu delete sekejap.
Okey, akhir sekali kita boleh kata apa? 150% tadi bila kita tukar kepada nombor bercampur dia jadi berapa? 1/2. Boleh tak murid-murid? Boleh. Okey, ini asal dia, cerita dia. Cikgu, banyak ni cikgu cerita. Panjang ni cikgu cerita, jangan risau. Yang apa yang cikgu cerita ni cikgu dah record daripada awal tadi. Apa yang awak respon semua cikgu dah record. Nanti cikgu masukkan dalam channel, bukan channel yang atas cikgu ni Boleh nampak tak channel cikgu ni? Atas cikgu ni channel apa? Atas gambar cikgu ni, atas kepala cikgu ni channel apa? Nazim Jannah betul tak? Betul. Bukan channel ni, channel cikgu Suhaimi, Cikgu Suhaimi tak nama dia ataupun Suhaimi channel. Cikgu dah tukar nama channel cikgu. Itu channel yang belajar. Yang channel yang ni channel lain yang atas kepala cikgu ni. Ni channel cikgu buat konten makan-makan. Itu lain. Channel yang belajar Suhaimi channel ataupun cikgu Suhaimi. Itu channel cikgu. Nanti cikgu masukkan dalam channel yang tu. Okey. Sekolah mana yang belum belajar tajuk ni lagi? Yang ada bersama cikgu ni. Anggrek dah belajar? Belum. Nanti awak akan dengar daripada cikgu awak. Izharis tak boleh, Mak Idul Rosak. Okey, Kesang dah belajar belum tajuk ni? Kesang. Tak ada pula yang jawab tahun 5. Kesang. Okey. Kempas dah belajar belum tajuk ni? Kempas. JB. Akilam. Belum. Okey, Akil daripada penulis. Dah belajar belum tajuk ni Akil? Belum juga? Dah belajar dah? Sudah belajar. Alhamdulillah. Kita ada kawan kita Akil daripada penulis Akil dia dah belajar tajuk ni. So dia mungkin cikgu dia ajar cara lain, cikgu Suhaimi ajar cara lain, tapi akhirnya jawapannya 1/2 tu sama. Jadi Akil dapat banyak. Dapat dua cerita daripada cikgu dia dan daripada cikgu Suhaimi. Okey. Ceritanya jalannya itu terpulang pada cikgu masing-masing. Tapi kita dapat jawapan yang sama juga bila nak tukar nombor bercampur dan sebagainya, tukar peratus tadi. Okey, baik. Boleh tak murid-murid? Boleh. Okey, cukup dulu setengah jam yang ini. Nanti cikgu Suhaimi masukkan dalam channel, murid-murid boleh dengar balik semula apa yang murid-murid apa yang murid-murid dengar tadi daripada awal. Esok tak boleh, esok Khamis dah. Minggu depan hari Isnin, cikgu akan sambung dekat nombor 4 ni. Kita buat sama-sama pula. Murid-murid buat dekat kertas kosong, kita buat sama-sama. Okey? Boleh? Okey, lepas tu kita akan buat ni yang burung hantu ni. Nanti kita buat sama-sama. Kita cuba ini, lengkapkan ni, kita buat sama-sama untuk minggu depan. Boleh? Boleh. Okey, jadi kita jumpa pada hari Isnin minggu depan. Okey, terima kasih murid-murid. Terima kasih cikgu. Okey, kejap cikgu nak screenshot boleh tak?